Kuala terus untuk menyempurnakan ucapan perasmian program Merdeka at Community Parlimen Kuala Terus dipersilakan Yang Berhormat Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina in makkannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Allah Ta'ala berfirman, maksudnya mereka yang sekiranya diberikan kuasa berkerajaan, mereka menegakkan salah, mereka menunaikan zakat, mereka menyuruh melakukan yang ma'ruf dan mereka mencegah yang munkar, dan menjadi milik Allah kesudahan bagi segala perkara. Sadaqallahul azim. Terima kasih pada Musi Yang Berhormat Fadil Ustaz Syamuddin Abdul Karim, Ahli Dewan Undangan Negeri Tepuh, Yang Berhormat Fadil Ustaz Ridwan Hashim, Ahli Dewan Undangan Negeri Pulau Gading, yang bahagia Tuan Penolong Pengarah, Tuan Pengarah Penerangan Negeri Terengganu Encik Syahrudin bin Muhammad, yang bahagia Tuan Haji Arifin Abdullah Kepala Daerah Kuala Terus, yang bahagia Fadil Ustaz Zakaria Dagan, Pengarah MTB Dung Seberang Takir, seterusnya warga Kuala Terus yang hadir pada hari ini, pada pegawai di peringkat penerangan, pada pegawai di peringkat pejabat daerah, dan ketua-ketua masyarakat, pimpinan masyarakat, dan semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Pertamanya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana berada dalam program pada hari ini sempena untuk kita menyemarakkan Merdeka, dengan tajuk program kita pada hari ini ialah Merdeka at Community. Satu program bertujuan untuk menyemarakkan semangat merdeka di kalangan rakyat negeri Terengganu yang disebut oleh Tuan Pengarah tadi, sebanyak 400 program yang akan dilancarkan seluruh negeri Terengganu, dan alhamdulillah program ini diberikan penghormatan dijadikan sebagai program pertama pelancaran di peringkat Kuala Terus dan juga di peringkat negeri Terengganu. Terima kasih kepada Tuan Pengarah yang sudi menerima Kuala Terus sebagai orang yang pertama, dan kita harap akan datang pun perlu diutamakan dalam program-program penerangan, insya-Allah. Dan juga saya ucapkan tahniah kepada semua yang hadir pada hari ini yang sudi memakmurkan program kita untuk kita tunjukkan kepada rakyat Malaysia bahawa merdeka adalah nikmat bersama yang mesti kita hargai, yang mesti kita nikmati, yang mesti kita perbesarkan, kita jaga dan kita pertahankan. Itu adalah tanggungjawab kita bersama. Saya sebutkan di awal tadi satu ayat, satu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menjelaskan kepada kita tanggungjawab mereka yang diberikan kekuasaan. Bila mana kita diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, merdeka maknanya kita mampu menguruskan sendiri negara kita. Kita mempunyai kuasa untuk menguruskan negara mengikut hala tuju yang kita mahu, mengikut acuan yang kita mahu. Itu makna merdeka. Maka bila diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada tanggal 31 Ogos 1957, berarti kita mempunyai hak, mempunyai kuasa, mempunyai kemampuan untuk menguruskan negara kita, menentukan tujuan negara kita mengikut apa yang kita kehendaki. Tetapi walaupun apa yang kita kehendaki, yang paling penting ialah kita ikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai Tuhan yang memiliki bumi ini, Tuhan yang memiliki seluruh alam ini, maka tentulah kita perlu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk hari ini, sempena pelancaran kemerdekaan pada kali ini, tema yang kita gunakan ialah Malaysia Prihatin. Dan prihatin itulah sebenarnya tema kemanusiaan. Dan itulah yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diajar oleh agama kita. Prihatin pada semua manusia, prihatin pada semua makhluk. Tadi saya sebutkan bersama dengan TV tadi, RTM, tentang MSPO sebagai contoh, Malaysia Sustainable Palm Oil, satu persejilan yang kita perkenalkan di peringkat negara kita untuk industri sawit yang bertujuan untuk kita menjaga kelestarian alam.
untuk menjaga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya gunakan tagline untuk sawit, tagline terbaru kita ialah anugerah Tuhan. Sawit, anugerah Tuhan. Semua anugerah Tuhan. Sawit antara anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ia anugerah Tuhan, kita memastikan bahawa anugerah Tuhan itu kita jaga dan juga kita uruskan menurut suatu cara yang diredai dan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memastikan bahawa alam kita tidak tercemar, alam kita ini memberikan kebaikan untuk diri kita menerusi perusahaan di peringkat peladangan dan juga di peringkat komoditi. Itu sebagai contoh betapa kita perlu prihatin kepada alam, prihatin pada manusia. Hari ini kita berhadapan dengan PKP, berhadapan dengan COVID-19, dan kita perkenalkan PKP dan akhir sekali PKPP di peringkat pemulihan. Dan kita tahu bahawa ramai rakyat dalam negara kita yang terjejas akibat COVID-19. Maka di kala terjejas, ada yang terjejas sebenarnya. Mereka yang digolongkan di kalangan T20 ataupun M40 tentu berbanding mereka yang B40 tentulah keadaan tidak sama. Maka kita mengharapkan apa yang ada pada T20, yang ada pada M40 dapat kita perturunkan bersama-sama kepada B40 sebagai tanda keprihatinan kita kepada rakyat Malaysia. Di peringkat negara, dekat kerajaan, kita telah menyuntik ekonomi untuk rakyat menjangkau angka 260 bilion. Satu suntikan ekonomi yang kita laksanakan semata-mata memastikan kita boleh kembali pulih, kembali cergas dari sudut ekonomi. Kalau kita lihat hari ini sebagai contoh, di negeri Terengganu kita sendiri, di Kuala Lumpur utamanya, bila mana di peringkat perhotelan, DMR, Duyung Mainan and Resort, yang saya juga menjadi pengurusi daripada dulu lagi, sekarang pun saya pengurusi, walaupun tak ada sebarang allowance, hanya pengurusi kosong saja untuk bantu DMR. Di peringkat DMR, bila kita iklankan 11 pejawatan baru diiklankan pada 2 minggu lepas, dan kita buat temu duga dalam 2 hari lepas, kita iklankan 11 pejawatan yang memohon 800 orang lebih. Yang datang itu mereka-mereka yang terpaksa diberhentikan disebabkan oleh hotel-hotel yang terpaksa tutup atau yang diberikan cuti tanpa gaji dan pelbagai lagi, menggambarkan kepada kita betapa kita sedang berhadapan dengan situasi ekonomi yang memerlukan keprihatinan pelbagai pihak. Tetapi dalam masa yang sama, di peringkat Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi, saya menyatakan begini, di saat sektor-sektor lain terpaksa menutup sebahagian industri mereka, tidak mampu untuk beroperasi atau berhadapan dengan masalah pusingan modal, kita menyatakan bahawa komoditi membuka pintu seluasnya kepada rakyat Malaysia untuk masuk. Di mana? Terutamanya melibatkan sawit. Hari ini di bidang peradangan sawit, kita mempunyai hampir 500,000 mereka yang bekerja sebagai buruh. 70% adalah warga asing. Dan dasar terkini kerajaan prihatin semenjak kita mengambil alih pada Mac 2020 di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Tan Sri Mahyudin Yassin, kita perkenalkan konsep Malaysia Prihatin dan kita tegaskan bahawa keprihatinan adalah tanggungjawab kita bersama untuk rakyat Malaysia. Maka menerusi kerajaan baru ini, kita meletakkan harapan yang sangat besar untuk kita jaga seluruh rakyat Malaysia secara bersama, tanpa mengira agama, tanpa mengira perbezaan politik. Yang penting kita gerakkan secara bersama negara yang milik kita. Di peringkat peladangan, dasar yang kita buat ialah sebagai tanda keprihatinan kita kepada rakyat Malaysia, iaitu dasar untuk mengurangkan kebergantungan kepada warga asing. Ini dasar yang kita buat. Di bidang peradangan, paling ramai warga asing bekerja, 259,000 warga asing. Terutama digunakan di peringkat penuaian, di peringkat peladangan. Maka kita menyatakan bahawa sampai masa yang berbetulan dengan COVID-19, ujian Allah Ta'ala kepada kita, dan itu saran daripada Yang di-Pertuan Agong, inilah masa kita untuk mengembalikan hak rakyat Malaysia untuk bekerja di mana? Di peringkat peladangan. Maka saya menyatakan bahawa kita
membuka pintu seluas-luasnya kepada rakyat tempatan untuk bekerja di bidang perdagangan, di bidang komoditi, terutamanya termasuklah di bidang penuaian. Walaupun ada kata-kata yang negatif, yang tidak optimistik, yang menyatakan bahawa orang Malaysia tak minat untuk berada di peringkat perdagangan. Saya yakin dengan kempen besar-besaran kita buat dan dikala rakyat berhadapan dengan keadaan ekonomi, inilah masa kita mengajak rakyat Malaysia, terutama anak-anak muda, untuk terlibat di bidang perdagangan ini, dan kita memperkenalkan di peringkat perdagangan satu kaedah yang kita panggil mekanisasi, iaitu kita jadikan sistem mekanisasi menggunakan mesin, menggunakan alat-alat yang bukan hanya bergantung pada tulang empat kerat, pada body yang terhad, tapi kita bergantung pada mesin. Ini yang kita perkenalkan sekarang untuk kita pastikan bahawa bukannya rakyat tempatan boleh terlibat di bidang perdagangan, tapi juga mereka terlibat menggunakan sistem mekanisasi yang kita perkenalkan, yang sentiasa kita buat ujian dan juga kajian di peringkat MPOB Malaysia 4.4. Ini sebagai contoh menggambarkan keprihatinan kita. Dan satu hadis Nabi yang perlu kita pegang, iaitu kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling memberi manfaat kepada manusia yang lain. Dan ini adalah tema keprihatinan kita. Malaysia prihatin merujuk kepada bahawa manusia yang paling baik adalah manusia yang paling boleh bagi manfaat pada orang lain. Prihatin pada keluarga, itu anak isteri. Prihatin pada keluarga yang terdekat, pak saudara, mak saudara, anak saudara, cucu, cicit, cuik kami. Keprihatinan pada jiran, tetangga, keprihatinan pada kawan-kawan rakan taulan. Ini adalah keprihatinan yang kita tunjukkan. Dan kita harap dengan semarak merdeka kita kali ini, yang kita gunakan tema Malaysia Prihatin, perkataan prihatin ini menjadi satu perkataan yang lekat dalam kepala kita, insya-Allah. Hatta di peringkat rasa ekonomi kita namakan sebagai package rangsangan ekonomi prihatin. Kita letakkan perkataan prihatin untuk menggambarkan kepada rakyat, kami sentiasa prihatin pada semua orang. Tak kira apa stand politik mereka, perbezaan politik tidak menghalang untuk kerajaan menjalankan tanggungjawab kepada rakyat mereka yang susah. Dan kita harap untuk peringkat saya di Kuala Lumpur sini, sesiapa sahaja yang ada masalah kewangan, ada masalah ekonomi, jangan segang silu untuk merujuk kepada pimpinan setempat menerusi MPKK kita yang kita aktifkan secara 24 hours, 24 jam bekerja untuk rakyat. Temui mereka, bawa isu-isu kepada peringkat DO kita, peringkat YB kita. Kita ada bersama kita YB kita hari ini, YB Yang Berhormat Ustaz Isyamuddin Adun Tepuh, Yang Berhormat Ustaz Ridwan Hashim Adun Bulah Gading. Bersama kita juga hari ini Ustaz Zakaria Dagang yang menjaga Seberang Taki, dan juga semua adun-adun kita di peringkat negeri Terengganu, adun Seberang Taki, adun Bukit Tunggal dan sebagainya. Kita menyatakan jumpa wakil-wakil rakyat kita, jumpa pimpinan masyarakat kita untuk mengada masalah, dan sekiranya ada masalah mereka yang tidak diambil tahu, wa'iyyazubillah, dan saya tidak akan berlaku perkara itu, tolong maklumkan kepada saya. Saya menyatakan bahawa wakil-wakil rakyat kami di peringkat negeri Terengganu, Pembangunan Parti, adalah sangat prihatin. Tak ada isu yang boleh kita katakan tidak mengambil keprihatinan. Kan baru ni ada orang dia sebarkan dalam Facebook, dia kata ada YB kita ini, orang datang minta sumbangan RM50 tak bagi untuk anak sekolah. Tak diberi penjelasan oleh Yang Berhormat Ustaz Isyamuddin. Tak ada, tak berlaku. Datang jumpa kita, kita bagi RM1,000. Cuma cara kita tak cerita kat orang. Nak cerita kat orang banyak. Kerja YB nak cerita kat orang tak habis. Sangat banyak kerja dia. Yang cerita kat Facebook tu baru satu juzuk kecil saja. Nah, kita menyatakan jumpa kami, insya-Allah kita akan bantu sedaya mungkin. Boleh jumpa DO kita, boleh jumpa kawan kita, insya-Allah kita semarakkan prihatin Malaysia, khusus untuk anak-anak muda. Saya ingin sampaikan mesej pada hari ini bahawa merdeka ini nikmat kita yang kita wariskan pada anak-anak muda kita, yang perlu mereka hargai dan mereka jaga. Tanggungjawab mereka sebagai future leader, future rakyat yang mesti menjaga nikmat ini. Di tangan mereka lah nanti kita akan lihat masa depan negara kita. Kita mahu anak-anak muda kita ini anak muda yang hebat, yang bijak. Bijak tidak hanya merujuk kepada mereka yang ada bachelor university, master university, PhD university. Bijak merujuk pada apa saja keadaan, kebijaksanaan mengurus kehidupan. Itu adalah kebijaksanaan. Tidak semua orang
yang ada PhD mungkin berjaya pada kehidupannya. Tak semesti mereka yang hanya ada PMR atau SPM dalam kehidupan akademik mereka itu orang yang tidak berjaya. Kita boleh berjaya, syaratnya kita bijak. Bijak mengurus kehidupan kita, bijak mengurus negara kita. Maka kepada anak muda ini saya menyatakan bahawa jadilah anak muda yang hebat, yang bijak untuk mereka mewarisi negara ini dan memacu negara ke arah kecemerlangan yang lebih hebat berbanding apa yang kita hari ini mampu laksanakan. Itulah message saya kepada anak-anak muda, kita wariskan bumi ini untuk mereka, insya-Allah. Mari kita laungkan rasa merdeka kita dengan kita menyebut merdeka 3 kali. Merdeka! 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 Malaysia prihatin! Malaysia prihatin! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan setinggi panggilan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin bin Aman Razali, Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi, merangkap ahli Parlimen Kuala Nerus atas ucapan sebentar tadi. Ya, Bapak Datuk, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati sekalian, majlis pada pagi ini akan diteruskan dengan sesi penyampaian cenderahati. Sebagai penghargaan terima kasih dari seluruh warga kerja Jabatan Penerangan Negeri Terengganu, majlis mempersilakan Yang Berusaha Encik Azhar bin Ismail, Pengarah Jabatan Penerangan Terengganu, untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin bin Aman Razali. Dipersilakan. Dan dipersilakan juga Tuan Pengarah untuk menyampaikan cenderahati kepada Berusaha Bagi Arifin bin Abdullah dan pegawai daerah Kuala Nerus atas kerjasama dan sokongan yang diberikan sempena program Merdeka at Community pada pagi ini. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Pengarah Jabatan Penerangan Terengganu atas penyampaian cenderahati sebentar tadi. Yang berhormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan para hadirin yang dirahmati sekalian, bagi menggelorkan semangat kemerdekaan dalam diri kita, ayo sama-sama kita berdiri dan kita akan nyanyikan lagu Jalur Gemilang sambil kita mengibarkan jalur gemilang yang telah pun diberikan kepada tuan-tuan sebentar tadi. Sama-sama kita menyanyikan dengan penuh bersemangat lagu Jalur Gemilang.
Majlis merakamkan ucapan terima kasih dan meneruskan acara majlis pada pagi ini. Majlis mempersilakan Yang Berusaha Encik Azhar bin Ismail, Pengarah Jabatan Penerangan Terengganu untuk menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Datuk Ahli Parlimen Kuala Nerus diiringi bersama Tuan Pegawai Daerah Kuala Nerus untuk melekatkan jalur